Ada banyak isu yang saya ingin jawab di sini. Kita mulai dengan isu yang selalu dimainkan oleh pihak pembangkang, yaitu isu kabotaj. Tadi dengan panjang lebar Saudara Musdi mengatakan tentang isu kabotaj. Pada setengah sudut dia itu betul, ada setengah sudut itu nampak permainan silap mata sedikit. Saya tahulah pasal kabotaj ini kerana saya adalah pengerusi Yayasan Sabah Shipping, ya. Saya ceritakan sedikit tentang kabotaj ini, ya. Untuk kefahaman, sebenarnya isu kabotaj ini tidaklah begitu susah untuk difahami. Kita kerajaan pemerintah sudah tutup banyak aspek yang kita kena pikirkan. Okey, yang pertama, apa perlu kabotaj policy? Kita perlukan industri perkapalan Malaysia. Satu biji kapal harganya paling murah 40-50 juta. Kalau yang besar sedikit macam yang Sabah punya 50 juta, 60 juta, kalau ada sampai 200-300 juta kapal pengangkut barang. Berapa ramai syarikat Malaysia yang boleh membeli kapal sebegitu rupa tanpa ada pertolongan daripada kerajaan? Tidak banyak. Okey, itu satu. Kenapa kita perlu industri perkapalan? Kenapa kita tidak gunakan saja Korea, Singapura, Indonesia yang banyak kapal, Greece? Kerana kerajaan memikirkan waktu kita susah. Kalau waktu kita susah, waktu di mana ada konflik, perang, masalah keselamatan di rantau Asia Tenggara, apa yang akan berlaku? Kapal-kapal daripada luar tidak akan mau mengangkat barang daripada semenanjung Malaysia ke Sabah Sarawak. Pada waktu itulah kita akan terpaksa melutut kepada mereka, minta hantar mereka, kapal mereka datang ke Malaysia mengangkat beras, mengangkat tepung, mengangkat segala makanan kita. Dan pada waktu itu harga yang akan dikenakan berlipat kali ganda, dengan insurans berlipat kali banyaknya, besarnya. Maka akhirnya harga kita akan menjadi masalah. Sebab itu kerajaan bertanggungjawab. Kerajaan bilang kita perlu ada industri perkapalan yang didominasikan oleh rakyat Malaysia. Sebab itu kita perlukan kapal dan kita buat perlindungan. Bank kita bagi mereka bantuan pinjaman supaya mereka boleh beli kapal. Kalau ada tuan-tuan mau beli kapal, bank pembangunan akan bantu. Tetapi hanya dengan 1-2 kapal dibandingkan dengan Korea ada beribu kapal satu syarikat, beratus-ratus atau berpuluh-puluh buah kapal satu syarikat. Mana mungkin kita boleh bersaing dengan mereka? Jadi kerajaan bilang untuk sektor dalam negara, antara pelabuhan di dalam Malaysia, apa salahnya kita bagi kepada syarikat rakyat Malaysia? Okey, disebut tadi tentang kos. Saya pun mau tahu, betulkah kos pengangkutan kapal ini adalah penyebab kepada harga barangan di Sabah ini naik? Mungkin betul dari satu aspek. Tetapi ada kos lain lagi yang menyumbang kepada permasalahan harga barangan di Malaysia Sabah ini tinggi. Apa dia? Kos pengangkutan darat. Kemudian pelabuhan kita tidak begitu besar, maka kos pengendalian pelabuhan kita itu jauh lebih tinggi. Sebab kalau dia masuk tu parking ada charge, ada container charge, ada macam-macam charge yang kita bagi, dan kos itu terlalu tinggi dan kita tidak punya banyak crane, lambat masa itu kos. Sebab itu harganya naik. Now, dalam tahun, dengarlah dulu, dalam tahun 2000, awal tahun 2000 nilai freight turun di antara Sabah dan Kuala Lumpur. Saya ada detailnya dalam masa yang diperoleh daripada masa Malaysian Association of Shipping Owner. Dalam pada masa itu kosnya sudah menurun, tetapi harga barangan di Sabah tidak turun kerana kos pengangkutan hanyalah sebahagian kecil daripada itu. Okey, apakah kabotaj policy ini begitu zalim? Okey, saya bagi tahu kepada tuan-tuan bagaimana negara-negara lain menggunakan kabotaj policy. Ada tidak negara lain di dunia ini yang menggunakan kabotaj policy? Hampir semua negara perdagangan ada mempunyai kabotaj policy. Saya bagi perbandingan. Di tempat lain lagi teruk kabotaj polisinya. Di Sabah, di Malaysia, boleh dengar?
Okey, kalau boleh dengar kita dengar tuan puan, dengar penjelasan. Kalau tidak boleh dengar susahlah. Saya bagi tahu bahawa kalau di Malaysia ini kita cuma bagi tahu bahawa kapal itu mesti dipunyai oleh orang Malaysia. Kru tidak perlu orang Malaysia. Kalau kru itu orang Myanmar ke orang Filipin ke orang mana ke, tidak peduli. Tidak ada apa nama ni? Ini kekangan. Malah kapal itu sendiri tidak perlu dibuat di Malaysia. Di negara seperti Indonesia dan Jepun dan Korea, kabotaj polisi mereka lebih teruk, termasuk Amerika. Mereka menggunakan kabotaj polisi ini untuk melindungi industri perkapalan dalam negara mereka. Apa yang mereka mau? Satu, kapal mesti dipunyai oleh orang tempatan negara mereka. Kedua, kelasi kapal itu mesti orang mereka. Ketiga, kapal itu mesti dibina di negara mereka. Begitu kuat mereka mau melindungi industri perkapalan mereka. Kenapa pula kita yang mau membantu industri perkapalan, dan pada masa kita nanti dalam krisis nanti, yang cakap zalim itulah juga yang akan menangis apabila harga beras naik 4 kali ganda? Sebab itu saya katakan tuan-tuan, kabotaj policy ini perlu ada untuk melindungi. Ia bukan penyebab kepada harga barangan yang naik. Itu kabotaj policy. Turunkan harga minyak. Tadi saudara Musli, sahabat saya, mengatakan tentang penurunan harga kereta. Saya kira semua kita di sini nih tidak ada masalah dengan itu, kerana itu perkara yang baik. Tetapi ini selalunya main mata, silap mata ini. Mereka hanya bercerita satu aspek saja, yang lain dia tidak mau cerita. Biar saya cerita yang lain supaya tuan-tuan tidak boleh terpengaruh dengan cerita. Satu, soal tentang harga kereta. Ada dikatakan, pembakar mengatakan harga kereta di Malaysia ini terlalu tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Okey, bawa tenang. Yang keduanya, saya nak bagi tahu, sebenarnya tuan-tuan, untuk memiliki sebuah kereta bukan saja harga kereta yang menjadi faktornya, apalagi faktor untuk pemilikan kereta ini. Yang kita bayar apa? Minyak, betul? Royal road tax, insurance, peralatan kereta, tayar dan semuanya. Kita sudah buat kajian dan saya akan uploadkan kajian ini dalam blog saya kalau pada tuan-tuan yang mau menerima. Kalau dibandingkan dengan negara-negara di sekitar Asia Tenggara ini, kos pemilikan kereta Malaysia adalah yang terendah. Harga minyak kita dikandingkan, karena kita subsidikan minyak kita sudah rendah. Itu sebabnya saya katakan dia hanya cerita pasal harga kereta. Dia tidak bercerita tentang kos pemilikan kereta. Betul, harga kereta kita tinggi sedikit daripada Indonesia dan sebagainya, tapi insurans kita jauh lebih rendah, road tax kita jauh lebih rendah, minyak kereta jauh lebih rendah daripada negara-negara lain. Jadi pada keseluruhannya, kos pemilikan kereta di negara kita ini masih rendah. Tapi yang saya agak terkilan sedikit dengan teori ekonomi saudara saya, sahabat saya, saudara Musli ini. Dia kata dia akan open tenderkan AP, yaitu lesen mengimport kereta daripada luar negara bawa ke Malaysia. Saya beritahu kepada tuan-tuan, untuk AP ini, kalau dia open tender, yang akan diberi tender ini ialah yang membeli AP ini yang paling mahal. Dia bukan macam projek. Kalau kau buat hospital, saya tender 100 juta, profesor tender 80 juta, dia dapat pasar harga murah, kan? Tetapi untuk tender AP kereta ini, dia akan diberi kepada pembidai yang tertinggi, kerana itu adalah income kepada kerajaan. Betul. Jadi kalau dibida di open tender, saya pasti AP ini akan dibida, dan yang akan memenangi tender ini adalah orang yang membida terlalu tinggi untuk AP ini. Dan apabila dia membeda, sudah tentu harga yang akan dijual nanti akan bertambah daripada apa yang sekarang, kerana kosnya berlebih. Itu satu. Yang ketiga, tentang garam tadi. Dia katakan tadi, garam, siapa makan garam 1 kilo tidak akan makan 2 kilo. Saya bagi tahu kepada tuan-tuan, itu pun teori yang agak susah sedikit untuk saya percayalah.
Ya, walaupun Universiti Melayu ini antara universiti yang paling saya puji dari segi ekonomi teorinya, mungkin profesor waktu itu tidak begitu memahamkan kepada saudara muslim. Tapi tidak apalah. Saya bagi tahu, kalau dikatakan tidak ada pertambahan kereta kerana hanya garam sudah makan, lepas itu garam tidak apa. Saya bagi tahu kepada tuan-tuan, itu teori yang cukup meleset. Kalau kita turunkan harga kereta, katalah betul lah kereta turun, saya kira lebih ramai lagi yang akan memiliki kereta. Dan masalahnya ada beberapa. Satu, sekarang kematian di negara kita 7.000 satu tahun. Bermakna setiap hari 21 hari orang mati di jalan raya. Okey, pertambahan kereta akan menambahkan kematian. Tidak apa. Kalau kita buat AES, dia bantah. Yang kedua, yang paling penting kepada saya, pertambahan dari segi kos subsidi minyak. Siapa mau bayar? Lebih banyak kereta, jutaan kereta berada di jalan raya, bermakna setiap kali orang membeli minyak di petrol, maka subsidi kerajaan akan bertambah. Siapa mau bayar? Ada masuk dalam bajet mereka? Saya akan bongkarkan nanti. Bongkarkan orang punya perbelanjaan yang melebihi 72% defisit. Dia tidak cerita pasal itu. Sebab itu saya katakan, mereka hanya bercerita tentang benda yang baik yang kita mau dengar. Kerana apa? Ini kalilah. Itu yang sebenarnya bukannya teori ekonomi, itunya ini kalilah. Tapi ini kalilah ni lain kalilah. Baik, makasih. Betul, makasih. Jadi penjelasan tadi.